Kanak-kanak 3 tahun selamat daripada jadi mangsa culik. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun berdepan detik cemas apabila cuba diculik seorang lelaki warga Nepal di Pekan Jeniang, Gurun Kedah. Ketua Daerah Kuala Muda ACP Zadi Cik Asar berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 7.20 pagi di hadapan sebuah kedai makan ketika mangsa duduk bersendirian di dalam raga motosikal. Suspek yang berusia 26 tahun telah mendukung mangsa kemudian mengacukan pisau di leher kanak-kanak tersebut. Bapa mangsa yang menyedari kejadian itu bergegas mendapatkan anaknya yang masih dikendong suspek. Dipercayai kanak-kanak malang tersebut dijadikan tebusan untuk mendapatkan wang untuk membeli makanan. Namun dengan bantuan orang ramai, mangsa berjaya dilepaskan dan suspek telah ditangkap. Siasatan lanjut mendapati suspek yang memasuki negara ini sejak sebulan lalu telah melarikan diri dari majikannya pada 8 November dan sedang kelaparan kerana sudah beberapa hari tidak makan. Polis merampas 9 pisau berukuran 22 cm dan suspek kemudian dirujuk ke Hospital Sultan Abdul Halim Shah HASH untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 6 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Sebanyak 126 buah motosikal disita oleh bahagian kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis bagi tempoh Januari hingga 26 November ini. Ini menerusi operasi khas motosikal yang dilaksana di seluruh Perlis bagi tempoh berkenaan. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah memaklumkan motosikal yang disita melibatkan pelbagai kesalahan termasuk pengubahsuaian motosikal secara keterlaluan bagi tujuan menduga kelajuan atau lumba haram. Selain itu, kesalahan lain dikesan melibatkan tiada lesen memandu, lesen kenderaan motosikal LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Kesemua motosikal yang disita dikenakan tindakan saman mengikut Seksyen 26-1, 23-1 dan 90-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 2021. JBJ Perlis akan terus melaksanakan operasi khas motosikal secara berkala bagi meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya di kalangan penunggang motosikal di negeri ini. Polis menahan 23 lelaki warga tempatan yang terlibat dalam kejadian merusuh dan khianat di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor semalam. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan dalam kenyataan berkata kejadian pukul 5 petang itu menyebabkan 5 mangsa lelaki warga tempatan cedera dan kerosakan sebuah kereta. Bertindak atas maklumat, pasukan polis ke lokasi kejadian dan berjaya menahan 2 bas persiaran yang membawa seramai 119 penumpang. Kesemua 23 suspek yang ditahan berusia antara 16 hingga 36 tahun. Sebagai rekod mendapati 4 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau dan seorang mempunyai rekod masih dikehendaki. Ujian saringan air kencing turut dilakukan ke atas suspek dan seramai 12 orang positif dadah. Kesemua suspek yang ditahan dibawa ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya dan dibenarkan tahanan reman selama 4 hari bermula hari ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-C Akta Dadah Berbahaya 1952. Bahagian Penguasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN mengambil 8 naskah buku dipercayai berunsurkan komunisme di sebuah premis di Petaling Jaya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia dibuat susulan maklumat orang awam mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Ambil kot, bukan rampas lah. Ambil kot. Sebab gerak budaya pun beritahu pegawai penguatkuasa bertindak dengan sopan. Jadi saya fikir saya pilih perkataan yang lebih lunak. Rampas ni konotasinya agresif, kasar sebagainya. Apabila ada aduan daripada orang awam, sudah tentu bahagian penguatkuasa dan kawalan Kementerian Dalam Negeri, mereka akan menggunakan klausa daripada akta yang berkenaan untuk melawat premis yang diadu. Kemudian mengambil beberapa bahan, beberapa buku yang terlibat.
Beliau ditemui media pada Kongres Tahunan Nasional Parti Keadilan Rakyat PKR di Putrajaya. Jelasnya panel siasatan bahagian penguasaan dan kawalan KDN akan mengembalikan buku-buku yang diambil sekiranya terbukti tidak mengandungi elemen yang dimaksudkan. Kerajaan menerusi KDN PK terhadap aduan awam sekaligus memastikan tindakan penguasaan dibuat tanpa melampaui batas undang-undang. Berkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan meningkat apabila 718 orang daripada 204 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara PPS membabitkan 2 daerah di negeri itu iaitu Pasir Mas dan Bacok. Ia melibatkan PPS SK Jelawat, PPS SMK Beris Panco, PPS SK Tok Deh dan PPS SK Kedai Tanjung. Menurut portal info bencana banjir JKM setakat pukul 11 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di PPSSK Jelawat di daerah Bacok paling ramai apabila 354 penduduk terjejas banjir daripada 90 keluarga dipindahkan setakat ini. Berdasarkan laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS pula, setakat pukul 11 malam tadi, Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru dan Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan aras air melebihi tahap amaran. Sementara itu di Terengganu, setakat 11 malam tadi hanya tinggal 5 PPS yang dibuka di 4 daerah iaitu di Kuala Terengganu, Dungun, Setiu dan juga Besut. Ia melibatkan keseluruhan 246 penduduk dari 54 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 133 penduduk berada di SK Kuala Besut, 54 orang di SK Atas Tol Kuala Terengganu, Dungun, 50 penduduk dan SK Tok Kah dan Balai Raya Kampung Palendang, manakala Setiu hanya 9 orang yang berada di SK Kampung Ru 10. Ketika ini hujan masih lagi turun di beberapa daerah termasuk Kemaman, Setiu dan Besut. Kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam. Seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca untuk Isnin. Tular di media sosial kononnya ada bantuan tambahan sumbangan tunai rahmah STR 2023 Maisara. Hantaran itu menyatakan bantuan tambahan STR itu adalah sebanyak RM800 dan individu yang ingin menuntut boleh melayari maklumat laman sesawang yang tertera. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit palsu. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat.
Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, pengecualian visa selama 30 hari bagi rakyat China dan India ke Malaysia buka kuasa 1 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengecualian tersebut tertakluk kepada tapisan keselamatan. Kemudahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia. Pengecualian visa selama 30 hari. Pengecualian ini tentunya tertakluk kepada tapisan keselamatan. Ini yang disebut oleh pasukan keselamatan, tapisan awal yang dibuat bagi semua pelancong atau pelawat ke negara Malaysia. Kerana soal keselamatan itu soal berasingan. Kalau ada rekod jenayah ataupun risiko keganasan, maka visa tidak akan dibenarkan. Ia bersempena ulang tahun 50 tahun hubungan diplomatik bersama China untuk menyambut semangat perkongsian strategik bersama negara tersebut. Jelasnya, ini menambah kepada kemudahan sedia ada seperti yang dinikmati negara-negara Arab Saudi dan Asia Barat sebelum ini. Kelonggaran visa kepada pengunjung dari China dan India selain beberapa negara Asia Barat berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid yakin selain manfaat kepada sektor pelancongan, langkah itu juga sebahagian usaha memudahkan cara urusan pelaburan, khususnya prospek pengembangan perniagaan di Malaysia. Ini adalah satu inisiatif yang menjadi pemudah cara dalam usaha membaiki hubungan di antara kedua negara, Malaysia dan China, dan selain daripada itu juga menjadi pemudah cara kepada hubungan ekonomi, kepada langkah perdagangan antara kedua negara. Dan ia juga turut membantu dari segi aspek pelancongan yang sememangnya dititik beratkan oleh kedua negara. Dalam pada itu, China juga melonggarkan syarat kemasukan 2 hari lalu dengan tidak mengenakan visa pelancong dari Malaysia bermula 1 Disember bersempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Sementara itu, rata-rata orang ramai yang ditemui menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Mereka berpendapat ia mampu memperkasa sektor pelancongan negara sekaligus memacu ekonomi yang lebih mampan dan inklusif. Untuk pelancongan ni, terutama kepada saya yang berkesimpung dalam bidang kraft, mungkin dapat membantu para crafter untuk menambahkan ekonomi. Walaupun 30 hari memang amat berhargalah pada kami. Kerisauan, ya, itu pastinya akan ada, sentiasa ada. Tapi kita yakin dengan kerajaan sekarang. Bila kita pendekatan yang begitu, dalam masa yang sama juga sudah pastinya dipikirkan untuk mengatasi perkara-perkara yang kemungkinan yang akan berlaku itu. Pada saya amat yakin dengan kebijaksanaan Perdana Menteri dan kehebatan menteri-menteri di dalam kerajaan perpaduan. More tourists will come in and go out. So, yeah, the economy will be stable and hope for the best. Pada bahagian usahawan perniagaan ialah dia dapat meningkatkan taraf ekonomi kami lah, membantu dari segi hasil jualan, diorang lebih kenal produk tempatan, and then kita lebih open lagi, terbuka memilih customer kami akan lebih meluas lah. Sebagai kita sebagai rakyat menyambut baik sebab kebaikan dia boleh menambah kita punya ekonomi dan kemasukan pelancong mungkin akan lebih ramai. Sekaligus kita boleh mengukuhkan lagi kita punya hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat.
Dana komuniti madani berjumlah RM1 bilion langkah tepat untuk ke arah memperkasa penduduk desa merancang pertumbuhan ekonomi mereka. Pakar ekonomi Dato' Dr. Medellin Berma yakin dana itu dapat membantu mengatasi jurang pendapatan yang luas antara bandar, luar bandar dan pendalaman. Kita mendengar bagaimana kerajaan telah, terutama sekali Yang Berhormat Perdana Menteri menegaskan bahawa ia memberi peluang kepada masyarakat desa untuk membangunkan sendiri projek di kawasan desa, iaitu projek untuk mereka yang dianggap projek yang bersesuaian dengan penduduk setempat. Kerap kita mendengar pembangunan ataupun dana diperuntukkan terus dari atas ke bawah, bersifat top down. Jarang sekali yang kita mendengar di mana rakyat diberi peluang untuk melaksana dan juga memantau projek mereka sendiri. Beliau berharap dana komuniti atau seumpamanya diteruskan pada masa hadapan bagi menjamin kehidupan selesa untuk masyarakat desa. Semalam ketika berucap merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1 bilion dana komuniti madani bagi membantu masyarakat desa memulakan projek ekonomi sendiri. Menerusi inisiatif itu, setiap kampung, desa, rumah panjang maupun projek perumahan rakyat akan diberikan dana maksimum RM100,000 untuk memulakan projek ekonomi seperti kraftangan atau hidroponik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual bertemu Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di Sadao, wilayah Songkhla esok. Pertemuan itu bagi memajukan kerjasama bagi pembangunan kawasan sempadan antara kedua-dua negara. Wisma Putra dalam kenyataan berkata ia bertujuan untuk melihat kemajuan kerja bagi projek jajaran jalan antara komplek kastam, imigresen dan kuarantin CIQ baharu di Sadao, Thailand dan Bukit Kayu Hitam serta pemindahan jambatan kedua di Sungai Golok, Antau Panjang. Kedua-dua pemimpin juga akan terlibat dalam mesyuarat terhad diikuti dengan majlis makan tengah hari yang dihoskan Srettha sebagai penghormatan kepada lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan kepada lawatan rasmi Srettha ke Malaysia pada 11 dan 12 Oktober lalu serta komitmen untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan yang baik dan erat di antara dua negara berjiran, terutamanya dalam pembangunan bersama di sempadan. Cadangan bagi memperluaskan projek model ladang hutan di Hutan Simpan Sabah di Simunjan akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadia Yusof berkata pihaknya menyokong penuh pembinaan projek itu untuk memperkasakan sektor ladang hutan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata projek itu bakal mengembangkan fungsi dan skop model ladang hutan yang sedia ada di kawasan itu, merangkumi pusat pendidikan perhutanan serta kemudahan infrastruktur berkaitan. Dalam pada itu, katanya pemain industri perabot di Semenanjung juga berminat untuk memperluas perniagaan di Sarawak. Ia berikutan negeri itu mempunyai bekalan bahan mentah yang mencukupi serta giat menjalankan aktiviti penanaman semula hutan. Datuk Seri Fadilah berucap pada program Track Komoditi 2023 Zon Sarawak di Hutan Simpan Sabah di Simunjan, Sarawak. Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat PKR 2023 yang berlabuhkan tirai hari ini menterjemahkan kestabilan politik hasil pimpinan Presiden PKR yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PKR Fahim Fazil berkata ia merupakan satu amanah daripada rakyat yang mengharapkan perubahan baik untuk masa depan. Saya rasa secara keseluruhan sama ada dari segi idea yang dicadang oleh para perwakilan, teguran yang dibuat serta maklum balas respon dalam penggulungan oleh pimpinan. Ini semua insya-Allah kita akan ambil dan teliti mana yang boleh kita laksanakan serta yang mungkin lebih bersifat praktikal. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Kongres Nasional PKR 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jelasnya ia satu pengalaman yang mendewasakan dan menginsafkan. Tidak kira peringatan daripada pimpinan utama sama ada Setiausaha Agung, Timbalan Presiden atau Presiden.
Kongres yang berlangsung selama 2 hari menerima sambutan baik dengan kehadiran 1,485 perwakilan seluruh negara serta 1,770 pemerhati berdaftar. Ia merupakan Kongres PKI yang pertama selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun lalu. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Digital KKD akan meminta peguam meneliti fitnah terhadapnya berhubung penganjuran konsert Coldplay baru-baru ini. Beliau memaklumkan sebuah hantaran berbentuk grafik menyatakan beliau mengungkap kalimah Alhamdulillah atas penganjuran konsert tersebut di Stadium Bukit Jalil Rabu lepas. Tuduhan yang bagi saya bersifat fitnah, berniat jahat, dan sebenarnya lari konteks daripada apa yang saya sebut. Jawapan saya kepada seorang wartawan. Jadi saya akan minta peguam untuk meneliti semua pihak yang mengeluarkan grafik fitnah ni dan kita akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Kongres Nasional PKR 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC petang tadi. Kerja-kerja pembaikan cerun runtuh di laluan jalan balik pulau ke Teluk Bahang siap untuk digunakan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata kerja-kerja itu siap lebih awal daripada dijadualkan. Tadi saya difahamkan ada beberapa lokasi mungkin kita kena tengok, lihat, sudah pantau sekarang, dia mungkin agak mudah runtuh kalau kita tak buat. Jadi kita dah setuju untuk peruntukan tahun 2024 ini nanti akan juga kita buat preventive measure lah kepada lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti, beberapa lokasi. Ujarnya projek menelan kos keseluruhan hampir 1.8 juta ringgit. Tambah beliau terdapat beberapa lokasi yang perlu dipantau dan perlu diambil tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tidak diingini daripada berlaku. Beliau ditemui media merasmikan pembukaan laluan kepada semua jenis kenderaan hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah Kerja Raya Datuk Insinyur Ahmad Reza Ghulam Rasul dan Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Zairil Khair Johari. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan bakal mempergiat usaha mengenengahkan institusi itu melalui penyiasan program bertaraf antarabangsa bagi menarik penuntut ke luar negara. Ia bagi melahirkan graduan melengkapi kehendak pasaran semasa selain membantu menarik pelaburan ke labuan. Hal tersebut disuarakan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Muhammad Yusof Afdal dalam lawatan sulungnya ke UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Kemudahan itu tidak begitu selesa. Tentu dia juga ada implikasi yang tak baik kepada pelajar besok yang mau datang, dia akan tengok. Dan saya bersetujulah supaya perkara seperti ini visi dan pengarah angkat ke peringkat kementerian kita untuk kita pertimbangkan. Tambahnya, kedudukan Labuan sebagai pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa IBFC serta hub minyak dan gas rantau menjadikannya lokasi strategik untuk memanfaatkan statusnya sebagai kampus antarabangsa. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah berkenan mencemaduli berangkat ke Majlis Sambutan Deepavali 2023 peringkat negeri Perak di Dewan Sri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim. Keberangkatan baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Syarani Muhammad bersama Exco dan barisan pemimpin negeri. Ia dimeriahkan dengan kehadiran lebih 5,000 pengunjung dan diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat India. Sultan Nazrin turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada 53 anak-anak yatim daripada beberapa pertubuhan badan kebajikan. Menteri Besar Datuk Seri Syarani dalam sembah ucapannya turut menyatakan komitmen kerajaan bagi memastikan agenda Plan Perak Sejahtera 2030 terus dipergiat. Ia bagi memacu ekonomi dan memakmurkan negeri agar rakyat dapat merasai kemajuan. Turut berangkat Raja Pemaisuri Perak Tunku Zaraz Halim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihili Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah.
Perkembangan sukan kecederaan siku dialami Muhammad Syahrul Aimi Muhammad Kamaru Hisham. Antara cabaran baharu dihadapi gimnas negara itu untuk melaikan diri ke Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. Jelas atlet berusia 22 tahun itu dia mendapat kecederaan berkenaan selepas beraksi di Sukan Asia Hangzhou 2022. Syahrul perlu mempamerkan aksi terbaik pada 4 kejohanan Piala Dunia Gimnastik Artistik tahun hadapan untuk layak ke Olimpik Paris. So far saya pun baru baik daripada injury baru lagi. Lepas balik daripada Asian Games, saya ada injury elbow ni. Itu pun ligament dengan muscle tear. So saya dah tak training dalam sebulan. Sekarang baru comeback balik untuk fokus untuk workout tu lah. So saya harap memang tak ada apa lah. Sekarang dalam 50-50 lagi. 4 kejohanan Piala Dunia berkenaan akan berlangsung di Kairah Mesir, Cottbus, Jerman, Doha, Qatar serta di Baku, Azerbaijan bermula Januari hingga Mac. Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM mahu kekal relevan seiring dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam usaha untuk menjungkir lebih ramai bakat baharu. PBMM kini bakal tampil lebih segar dengan memperkenalkan laman sesawan rasmi dan platform media sosial bagi mendekati generasi lebih muda. Jelas Presiden PBMM Muhammad Firdaus Muhammad, media sosial adalah medium pemasaran dan periklanan terbaik bagi sukan bola sepak tempatan. Sebenarnya bila kita aktif, saya percaya dan yakin orang akan kembali balik untuk memberi sokongan kepada pertandingan Piala Maharaja dan Piala Agong. Dalam perkembangan lain, dua wakil Pantai Timur, Pahang dan Terengganu bakal buat perhitungan di pentas final Piala Emas Raja-Raja 10 Disember ini. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara MSN dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memperkasakan program pembangunan sepak takraw negara. Presidennya Datuk Muhammad Sumali Ridwan memaklumkan kerjasama ini akan menjadi platform utama untuk mencukir bakat baharu dari seluruh negara. Antara lain, modul latihan intensif dihasilkan mengikut kategori umur selain memberi peluang pembelajaran dan kerjaya buat atlet. Yang ini saya cuba nak satukan supaya ada beberapa pemain di luar ni yang mungkin seumur 13, 14, 15 tahun. Mungkin kalau dia tak ada tempat, dia ada talent yang betul tinggi, dia ada keupayaan dan juga potensi yang tinggi, cepat-cepat kita ambil, kita letakkan di bawah akademik. Supaya kalau betul-betul kita tak monitor dia akan habis macam tu je sampai umur 17, 18 tahun. Beliau memaklumkan perkara itu selepas Majlis Perasmian Bengkel Penubuhan Nasional Sepak Takraw Development Program NSDP di Ibu Negara. Program itu akan dibagikan kepada 6 zon di seluruh negara iaitu Zon Utara, Tengah, Selatan, Timur, Sabah dan Labuan serta Sarawak. Laporan itu mengakhiri berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia berada di tingkat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat